cikgu. Selamat pagi, cikgu. Oke, boleh duduk. Terima kasih cikgu. Hari ini hadir semua. Hadir semua, cikgu. Hadir cikgu, hadir. Oke, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu akan tayangkan beberapa video lah. Oke cikgu. Lepas tu video kedua. Ada sebuah tempat di alam semesta kita yang berisikan kehidupan, tempat di mana kita tinggal. Bumi mungkin terlihat kuat untuk terus memberikan isinya kepada kita. Tapi sampai kapan? Apa kamu tahu? Banyak hal yang telah berubah tanpa kita sadari maupun kita sadari. Sekarang, lihat dampak dari cara kita hidup, dari berbagai macam pilihan yang kita buat, dan seperti apa konsekuensinya. Mereka yang terus mengambil tanpa henti, tanpa berpikir dan tanpa mau mengerti apa yang akan terjadi nanti. Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Sekarang kita sadar kita telah banyak kehilangan, atau mungkin juga menghilangkan banyak hal di bumi. Saat semuanya perlahan habis tak tersisa, apakah kita hanya akan diam saja setelah melihat apa yang terjadi? Masih ada waktu bagi kita untuk sadar dan beraksi menyelamatkan tempat ini, rumah kita. Oke, jadi melalui video yang cikgu paparkan tadi, apakah yang kamu paham ataupun input yang kamu dapat? Ruang sekitar. Bukan. Tadi saya nampak ada pengumuman, cikgu. Ya betul, jadi pengumuman tu masuk dalam apa? Dalam apa cikgu? Dalam alam sekitar. Ya, adakah pengumuman itu dikenali sebagai yang dapat merosakkan alam sekitar? Ya betul. Masakan alam sekitar itu. Ya betul, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Alam sekitar. Tengah-tengah cikgu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang unit 2, anugerah alam ciptaan Tuhan. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi, cikgu nak tanya lah, apa yang kamu faham tentang anugerah alam ciptaan Tuhan? Alam sekitar dicipta oleh Tuhan. Ya betul, Max. Alam sekitar pemberian daripada Tuhan. Contoh, Alam pokok-pokok JK. kehidupan. apa contoh pemberian Tuhan? Binatang. Contoh binatang macam monyet gitu. Ya betul, jadi kita akan masuk dengan lebih mendalam lagi lah. Jadi konsep anugerah alam ciptaan Tuhan ini sebenarnya ialah kurniaan, pemberian dan rahmat daripada Tuhan. Jadi semua yang apa yang kita nampak ataupun tempat kita tinggal ni semuanya pemberian Tuhan. Jadi contohnya banyaran gunung, air terjun, hutan, flora dan fauna, keunikan buah, tasik, buah-buahan dan pantai. Jadi semua yang dapat kamu lihat ni merupakan
anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan kita perlu menjaganya dengan baik. Jadi lepas ini kita akan pergi ke kepentingan apabila kita menghadiri anugerah ciptaan Tuhan. Yang pertama ialah juga sebagai sumber pendapatan dan ekonomi negara. Jadi bagaimanakah dia boleh menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara kita, yaitu melalui sektor pelancongan. ya, sektor pelancongan. Jadi apabila pelancong-pelancong ni datang ke Malaysia, disebabkan Malaysia ni merupakan hutan apa? Hujan tropika. Ya, betul. Jadi kebanyakan pelancong ni nanti dia suka pergi ke kawasan yang banyak dengan hutan. Jadi apabila pelancong ni pergi ke hutan ataupun melihat alam sekeliling ni, maka kita dapat hasilkan duit melalui aktiviti pelancongan. Jadi pelancong ni akan mengeluarkan duit mereka ataupun atau membeli tiket ataupun masuk pergi ke kawasan-kawasan tersebut. Jadi ia merupakan salah satu ekonomi negara kita. Lepas tu yang kedua, macam Mac. Dua diri aja. Boleh. Ni. Yang kedua kelangsungan flora dan fauna. Jadi apa yang kamu paham tentang kelangsungan flora dan fauna? Maksudnya hidupan seperti tumbuhan dan juga hewan akan sentiasa terjaga. Ya, betul. Jadi bagaimana dia terjaga ni kan flora dan fauna ni akan membiak. Jadi sekiranya kita menjaga ni kan, ataupun kita tidak menerokai hutan, jadi flora dan fauna ni dapat membiak. Lepas itu mereka ni akan tidak diancam keputusan. Jadi flora ni bermaksud tumbuhan dan fauna ni kehidupan. Jadi contoh-contoh flora dan fauna. JK, bagikan cikgu contoh flora dan fauna. Kalau flora tumbuhannya juga Pokok apa? pokok replis ya. Oke, kalau fauna? Kalau fauna juga binatang kan, Ya. macam anjing. Lagi yang di hutan. Kalau di hutan macam gajah. Oke, betul. Jadi lepas tu kepentingan yang ketiga ni, dia sebagai sumber tenaga di negara kita. Jadi JK, saya tanya JK lagi. Ini juga Apakah sumber tenaga yang dihasilkan di negara kita ni? macam empangan gitu lah. Ya, betul. Jadi empangan tu dari mana? Empangan dari air bertapung, lepas itu dia jalan tenaga elektrik. Ya, betul. Jadi sumber tenaga ni kebanyakannya melalui sungai lah. Macam kalau di kawasan Cikgu di Sarawak ada dua. Satu batang air, lepas tu yang kedua ni yang mega lah, Pakun. Dia belum siap lagi. Nanti sumber tenaga Pakun ni nanti akan dia akan salurkan listrik ni kepada negara-negara yang lain. Contoh macam dia salur tenaga tu di Brunei dan Singapura. Lepas tu inilah merupakan sumber tenaga. Lepas tu apabila bukan setakat air saja ataupun air sungai untuk menjadi sumber tenaga kita ni, ada satu lagi. Baik. Max, yang pakai tenaga matahari tu? Solar. Ya, betul. Jadi itulah merupakan kepentingan apabila kita menghadiri anugerah alam ciptaan Tuhan, iaitu sumber tenaga yang dapat kita hasilkan, iaitu daripada sumber pangan dan lagi itu lagi sumber tenaga solar. Lepas itu yang keempat, dia dapat dijadikan sebagai sumber air, makanan dan perubatan. Kelas, Ya, cukup. apa yang kamu paham tentang sumber air, makanan dan perubatan ni? Sumber air untuk dia ada di sungai, betul. Ya, betul sungai. Kalau makanan? Kalau makanan dia macam fauna tu, ya contoh usang makan. Kalau perubatan ni? Kalau perubatan ini berasal dari flora. Ya, betul. Herbal kan? Ya, betul. Ya, jadi dengan itu sumber air daripada sungai, makanan ni daripada hutan lah, dan perubatan ni herba-herba. Contoh herba, Max Nol. Herbal. Ya.
Kak Fatima. Lagi? Tongkat Ali. Ya betul. Jadi Tidak buaya. semua ini merupakan hasil-hasil herba yang dapat kita dapat daripada hutan. Jadi lepas itu kita akan pergi ke kesan pengabaian jika kita tidak menjaga anugerah alam Tuhan ini dengan baik. Yang pertama, pencemaran alam akan berlaku. Jadi bagaimana pencemaran alam ini berlaku disebabkan oleh syarikat-syarikat ni dia buka apa tu, dia meneroka hutan tu, lepas tu dia bawa bersama dengan jentera mereka ni. Jadi apabila mereka meneroka ini, berlakunya pencemaran seperti yang kita tengok, pencemaran udara disebabkan oleh hasil-hasil mereka melakukan pemalakan. Jadi asap-asap ni hasil daripada jentera yang mereka bawa. Lepas tu Krishna, apa lagi pencemaran yang berlaku selain udara? Pencemaran bunyi. Bagaimana pencemaran bunyi ini boleh berlaku? Sebab daripada pembinaan kilang-kilang tersebut, dia boleh menghasilkan bunyi yang boleh mencemarkan kawasan sekitar. Ya betul. Jadi lepas tu pencemaran yang ketiga ni pencemaran air. Pencemaran air ni berlaku apabila banyak hutan yang ditebang, jadi dia akan menghasilkan tanah runtuh. Jadi tanah runtuh ni tadi akan apabila hujan turun, dia akan membawa tanah-tanah itu bersama dengan aliran lumpur, lepas tu dia akan pergi ke sungai. Jadi seperti yang banyak yang kita tengok ni, apabila hujan turun kan di banyak-banyak kawasan sungai ni air dia keruh kan di kawasan hulu disebabkan ada berlakunya pembalakan. Lepas tu yang kedua ni pupusan flora dan fauna. Pupusan flora dan fauna ni bermaksud apa namanya, tumbuhan ataupun hidupan ni diancam pupusan. Jadi JK, apakah tumbuhan ataupun hewan yang diancam pupusan? Kalau di Malaysia macam harimau, Lagi? gajah, Lagi. berat sumbu. Kalau flora Salah satu yang besar tu. yang kita punya spesial. Ya. Benda, apa lagi? Kalau untuk tumbuhan flora yang semakin diancam pupusan, macam polio kera. Ya betul. Biokora ni. Okey, betul. Jadi apa yang kamu cakap semua tu merupakan tumbuhan ataupun hewan yang sedang diancam kepupusan. Jadi bagaimana mereka ni boleh diancam kepupusan? Disebabkan oleh aktiviti manusia yang menerokai hutan ni. Jadi tempat tinggal mereka ni telah diterokai, menyebabkan mereka tidak dapat membiak dan menyebabkan hewan dan tumbuhan ini tidak dapat membiak dengan sebaik. Lepas itu, yang keempat, kekurangan sumber tenaga. Jadi bagaimanakah kekurangan sumber tenaga ini boleh berlaku? Jadi seperti yang kita cakap tadi lah, air sungai merupakan sumber tenaga kita di Malaysia ni, iaitu pangan. Jadi apabila kawasan-kawasan tepungan air tersebut telah dimusnahkan, jadi menyebabkan sumber tenaga tersebut tidak dapat dilakukan dan menyebabkan kita kekurangan sumber tenaga. Lepas tu kita akan pergi ke cara kita menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Jadi tidak semestinya apa yang kita lakukan itu diri sendiri kita saja. Jadi kita perlukan banyak pihak untuk menghargai ataupun cara kita ni menjaga alam sekitar kita, iaitu diri sendiri dan keluarga, lepas itu masyarakat, lepas itu kerajaan dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO. JK, Ya. bacakan yang pertama ni. Diri dan keluarga tidak melakukan pembaziran ketika menggunanya. Jadi bagikan cikgu contoh bagaimanakah kita tidak melakukan pembelajaran. Oh, kalau dari segi diri, yang boros gigi saya tutup air. Ya betul. Ya. Jadi kalau kita buka air tu sentiasa macam mana? Yang membazir juga. Ya betul. Jadi apa lagi contoh yang boleh kita
Selain Satu-satu mungkin kita boleh, kalau ada hujan kita boleh tata itu air itu. lepas tu kita guna air tersebut untuk Macam contoh siram bunga gitu. ya betul. Jadi kita boleh gunakan air tersebut untuk siram bunga dan untuk membasuh kereta. Jadi kalau cikgu dekat rumah panjang pun cikgu amalkan itu cikgu takung air sebab di kawasan cikgu tiada air. Jadi yang kedua ni masyarakat. Mac, Ya juga. katakan Mac. Yang kedua, masyarakat yang menjalankan aktiviti gotong royong dan menjaga kebersihan persekitaran. Jadi bagaimanakah kita boleh menjaga kebersihan persekitaran ni? Melakukan kerjasama untuk pembersihan kawasan-kawasan yang tercemar ataupun banyak sampah seperti sungai kan begitu juga. Ya betul. Jadi masyarakat ni boleh melakukan aktiviti gotong royong. Contohnya masyarakat ni dia menjalankan aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan pantai. Sekiranya kawasan tersebut ada kawasan pantai, ataupun setiap minggu membersihkan kawasan perumahan yang mereka tinggal tersebut. Jadi yang last kali iaitu langkah yang dibuat oleh kerajaan ataupun bukan kerajaan, iaitu badan NGO. Jadi kebanyakan langkah yang dibuat oleh kerajaan dan bukan kerajaan ini lebih banyak lagi, iaitu macam menggiatkan kempen, lepas itu melalui pendidikan, lepas itu melalui media massa. Jadi apabila mereka menyebarkan tersebut, jadi ini boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat ataupun penduduk. Kalau badan bukan kerajaan ni, iaitu NGO ni, dia boleh berkolaborasi dengan kerajaan untuk menggiatkan lagi kempen ni. Jadi close, apakah badan bukan kerajaan yang terdapat di Malaysia? Dia yang macam gambar panda tu. WWF. Ya betul. Oh, pandai lah. Pernah nampak kan JK? Tidak juga. Dia pernah. Ya. Ya, jadi itu merupakan badan bukan kerajaan yang boleh berkolaborasi dengan kerajaan untuk menggiatkan lagi kempen kita alam sekitar kita. Jadi kesimpulan yang boleh cikgu dapat buat iaitu sebagai anggota masyarakat kita harus bertanggungjawab untuk melindungi alam sekitar. Oleh itu kita perlu mengambil tindakan apabila melihat sembarang bentuk kerusakan alam yang dilakukan oleh orang lain walaupun berhadapan dengan dilema ataupun risiko pribadi. Contoh macam di kampung kita ada nampak aktiviti pembalakan. Jadi adakah kita mau melaporkan tersebut kepada kerajaan? Jadi sekiranya kita tidak melaporkan, kita boleh buat pembangunan di kawasan kampung kita. Jadi jika kita tidak lapor, ini menyebabkan berlakunya kerusakan kepada kawasan hutan simpan kita. Itulah dilema yang sering dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung. Lepas itu tindakan ini menunjukkan sikap prihatin dan tanggungjawab kita terhadap kesejahteraan lingkungan alam kita. Jadi setakat ni kamu semua faham? Jadi sebelum tu cikgu nak tanya seseorang lah untuk membuat refleksi. JK, disebabkan JK tidak fokus tadi. Boleh terangkan JK apakah yang kita belajar dari JK? Tadi kita dah belajar beberapa bagian penting lah. Salah satunya kepentingan menjaga sekitar kali. Ya betul. Lagi? Yang kedua yang kedua tadi ingat juga. Si Max mau menjawab. Oh, si Mac. Yang kedua kita belajar tentang kesan. Jadi bagikan cikgu contoh kesan yang terdapat. Kesannya pencemaran udara, pencemaran alam sekitar, kepupusan flora dan fauna. Ya. Jadi lepas kita belajar kesan tadi, kita belajar tentang apa? Cara-cara menjaga. Ya. Jadi bagi cikgu contoh Caranya adalah kempen yang dilakukan oleh NGO dan perusahaan dan ya betul. Kalau masyarakat tadi dan diri sendiri, Lapor. gotong royong. ya betul. Ya. Jadi setakat ini pembelajaran kita pada hari ini.
Terus. Dari